dia kenal Allah. Kalau dia tahu ilmu tajwid, belum tentu dia kenal Allah dengan baik. Sebab dia tidak mengaji Allah wujud, qidam, baqa, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sebab dia tidak mahir pada itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ilmu. Tapi ilmu itu kena betul. Ilmu mengenal Allah namanya ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Nabi paling tahu ilmu akidah ni. Sebab itu Nabi paling tahu Allah. Kalau ditanya orang, ibadah apa yang paling utama? Dijawab, ibadah solat, sembahyang. Tapi ibadah apa yang paling mulia? Dijawab, ibadah salawat. Semula, ibadah apa yang paling utama? Ibadah itu paling asas, core kepada ibadah lain, sembahyang. Tapi ibadah yang paling mulia namanya ibadah salawat. Kalau orang tanya, agak-agak boleh jawab. Jawapannya ialah muka surah 13. Muka surah 13. Sebab Allah ketika menyuruh hambanya bersalawat kepada Nabi, siapa yang menyuruh bersalawat? Allah sendiri. Buktinya ayat ini 13 ini, muka surah 13. Innallaha wa malaikatahu. Tengok, sesungguhnya Allah dulu dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat ke atas Nabi. Barulah diperintah pada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebab itulah, pernah tak kita dengar Allah sembahyang? Tidak pernah. Allah puasa? Tidak pernah. Allah pergi haji? Tidak pernah. Allah berzikir? Tidak pernah. Tapi Allah ada tak bersalawat? Ada. Bermakna hebatnya salawat ini. Jadi kita kalau nak hebat, salawat banyak-banyak. Sebab itu yang dilakukan oleh Allah. Pentingnya salawat ini, dia macam kunci. Kunci yang buka, kunci yang tutup. Doa kalau tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, doa itu bergantung-gantung antara langit dengan bumi. Tolong ingat elok-elok. Siapa yang berdoa, tolong ingat elok-elok. Lepas solat baik, dekat kubur baik, kenduri baik, dekat airport baik, nak mengetahui haji ni kan, mesti doa tu buka dengan salawat, tutup dengan salawat. Dan bila salawat cantik dan bagus, beradab. Kalau sebut Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pesan itu buat 5 perkara dalam doa kan. Ingat lagi. Pertama, puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat wassalatu, jangan kepada Nabi saja, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, kepada ahli keluarga Nabi juga, wa ala alihi, sahabatnya juga, wa sahbihi ajma'in. Kemudian istighfar dulu. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau pakai 2, lagu mana? Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Banyak yang silap dapat gaya ni. Sekali semula kalau 2 orang. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama betul, kama rabbayana. Baru betul. Sirara. Kalau ramai-ramai, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwali. Bukan dai lagi, dai tu 2 orang. Banyak mak bapak ni banyak. Wa liwali dina warhamhum kama rabbauna sighar. Tak bagi sambung. Semula. Kalau ramai-ramai, Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna
sighara. Yang paling senang macam ni. Mana yang selalu kita buat, itu kita buat. Jangan macam-campur. Kalau kita mahir bahasa Arab tak apa. Takut kita tak mahir setiap surah, setiap dua, setiap ramai. Ustaz kat belakang senang perut dengar. Nama saya tu betul ya. Yang nak minta dengan mahir seorang kan semua kami ni. Kalau saya akan pilih nombor 2 tu. Saya tak ubah-ubah. Daripada dulu kecil sampai sekarang saya baca doa tu. Mesti insya-Allah tidak silap dah. Kalau tak kita campur jadi silap lah. Kalau saya pilih nombor 2 tadi. Apa? Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walaupun saya minta 2, tapi kita minta ramai-ramai. Sebab tu kita minta tadi Allahumma ghfir lana dhunubana. Na tadi na tu maksudnya kami baik. Berarti kat situ nanti panjang pula saya syarah. Semula tadi Allah tidak pernah solat, Allah tidak pernah puasa, Allah tidak pernah pergi haji, tidak pernah baca Quran, tetapi Allah ada bersalawat sampai sekarang. Itu bermakna hebatnya amalan salawat itu. Salawat ini jangan rendah. Orang kalau banyak bersalawat, kita tahu dia banyak bersalawat. Dia ada aura dia. Aura tu nanti dia akan pergi sebelah aura tu. Orang yang tertentu sajalah. Saya tak boleh tengok ada orang tertentu saja dia tahu. Ajah ni banyak salawat ni. So salawat dia punya aura, dia ada aura dia. Baik. Kita berhenti kat situ. Sambung lagi. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Salawat dan salam terjemah di sini. Semoga tercurahkan kepada keluarga serta para sahabatnya dan sesiapa pun wa man tabi' sesiapa pun yang mengikuti. Dia terjemah takat tu sebenarnya sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghaira mubtadi', tanpa berbuat bid'ah. Tulis nota. Kita baca dulu syarah ni. Membaca salawat kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Dia boleh catat sedikit. Saya tak sempat catat bawa slide tadi. Keluarga Nabi adalah keturunan Nabi. Keluarga Nabi adalah keturunan Nabi. Siapa keturunan Nabi? Anak-anak Nabi. Itulah keturunan Nabi. Anak-anak Nabi. Oleh kerana anak-anak Nabi ada berapa orang? Ada 7 orang. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kalthum. Saya hafal tu daripada kecil lagi, alhamdulillah. Besar pahala orang yang buat lagu tu. Dalam 7 tadi seorang je hidup. Siapa? Fatimah, maksudnya hidup sampai panjang usia lah. Jadi jangan sedih sangat kalau anak kita meninggal masa kecil. Nabi semua meninggal masa kecil, kecuali yang perempuan. Maksud saya yang lelaki tadi. Yang lelaki semua masa kecil. Yang perempuan tu ada, tapi keturunan yang paling banyak mana? Sayyidatuna Fatimah. Jadi Sayyidatuna Fatimah ada 2 orang anak yang masyhur. Ingatlah, semua anak-anak keturunan Nabi itulah Ahlul Bait. Ruqayyah nanti ada kahwin. Kemudian siapa lagi? Umi Kalthum ada kahwin. Itu semua keturunan Nabi. Cuma yang masih hidup sampai sekarang ini, keturunan yang berpanjangan itu adalah daripada susur galur Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah. Sayyidatuna Fatimah kahwin dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah cucu, adalah anak 2 orang, namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Daripada keturunan keduanya inilah namanya Ahlul Bait Nabi. Dan semua anak-anak Nabi semua keturunan Nabi. Yang kedua, keturunan Nabi juga adalah isteri-isteri Nabi. Buat kurungan sedikit. Ini beza kita dengan orang Syiah. Orang Syiah tidak memperakui isteri-isteri Nabi itu sebagai keturunan Nabi. Kita termasuk Ahlul Bait. Jaga tu, ingat.
Kemudian daripada keturunan Bani Hashim, Bani Hashim, termasuklah Abbas bin Abdul Muttalib, termasuklah Uqay bin Abi Talib. Itu semua keturunan Nabi. Sekarang ada tak keturunan Nabi sekarang? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Sebab Nabi pernah bersabda, kullu nasabin wa nasalin munqati'un illa nasabi wa nasali. Setiap keturunan itu akan putus kecuali keturunanku. Ada sampai sekarang. Tinggal lagi apakah benar itu keturunan Nabi ataupun tidak. Itu saja. Tapi ada. Jadi yang ada Sayyid, yang ada Syarifah, yang ada Syed, itu insya-Allah keturunan Nabi. Cuma betul tak betul itu cerita lain lah. Itu jangan tanya saya lah. Dia kena tanya dengan ketua dia tu, ketua. Dia macam yang ada sekarang ini ada Al-Haddad, ada Al-Jufri, ada Al-Khila, ada Ibn Hafiz, ada Al-Hamid, Al-Jufri. Itulah keturunan Nabi lah tu. Cuma dia jauh dekat, betul ataupun tidak itu saja. Yang memastikannya itu bukan kita lah. Ada ketua nasab ni namanya Munsib. Munsib ni ketua setiap keluarga ni. Keluarga Al-Haddad, siapa ketuanya? Kalau tak silap saya dekat section 9 kita ni. Namanya Habib Abdul Rahman Al-Haddad. Katanya lah, beliau yang jadi pegang susul kado. Orang-orang Sayyid ni dia ada apa, macam gambar raja, pokok-pokok keluarga tu. Macam kita juga, mungkin nama kita Hajah Aminah binti Abu. Mungkin kita ada keturunan tu juga, mungkin. Sebab apa? Sebab orang lelaki Sayyid kalau kahwin dengan perempuan biasa yang tidak ada Sayyid, anak dan masih boleh lagi dipakai Sayyid. Tapi kalau Syarifah kahwin dengan orang biasa, hilang. Hilang nama Sayyid tadi tu. Tetapi mana tahu nenek kita dulu kahwin dengan tok kita yang bukan ni, paling kurang ada juga sesedalurnya. Suatu saya pesan, cuba cek 3-4 generasi ke belakang. Mana dah tahu, mana dah tahu. So ini berlaku pada keluarga kami juga. Full stop kat situ. Nama saya Muhadir bin Haji Jul. Tak ada apa, tak ada Sayyid, tak ada apa kan. Cuba cek. Tapi mungkin ya, nenek yang kelima rupanya, nenek yang ke-6, ataupun tak ada nenek. Memang tak ada, memang tak bersapa kalau. Mungkin yang ke-20 mungkin. Jadi paling kurang mudah-mudahan mengalir darah Nabi sikit, ada dah sikit, itu pun syukur jugalah. Syukur tu mana. Baik. Sahabat Nabi yang saya sebut dah itu, sahabat Nabi, orang yang melihat Nabi, 1, sezaman dengan Nabi, 2, beriman dengan Nabi, 3, yang ke-4, meninggal dalam keadaan beriman, baru disebut sahabat Nabi. Abu Jahal sehidup dengan zaman Nabi kan, melihat Nabi kan, beriman ke tak? Tak, tidak dipanggil sahabat Nabi. Ingat yang itulah, ada 4 ciri untuk disebut sahabat Nabi. 1, hidup zaman Nabi. Yang kedua, melihat Nabi. Yang ketiga, beriman dengan Nabi. Yang keempat, meninggal dalam keadaan beriman. Ya Allah, salawat ini bagi juga kepada ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi dan sesiapa yang mengikut jalan yang benar tanpa berbuat bid'ah. Buat dalam kurungan bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah, bid'ah salah tak apa, bid'ah yang baik. Tapi bid'ah di sini bid'ah dalalah. Yang bawah tu saya tidak baca lah. Terus kita muka surat 15 supaya ada pertambahan pengajian kita. Sifat-sifat Allah, baru masuk sifat-sifat Allah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Wa ba'du,
Dan setelah apa yang dikemukakan tadi, kalau terjemah bahasa Melayu lama, dan ada pun kemudian daripada itu, selepas daripada itu, apa maksudnya? Tulis kat situ, kat mana-mana pun tak apalah, dekat tepi-tepi ni tulis dekat situ tabarruk, tulis tabarruk, berkat. Apa maksudnya? Ya Allah, setelah saya mengambil berkat menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan saya mengambil berkat bersalawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan keseluruhan yang mengikut cara perjalanan Nabi. Saya ambil berkat ni, ya Allah. Wa ba'du, baru saya menulis fa'lam biwujubi al-ma'rifah. Itu konsep, namanya konsep tabarruk. Tabarruk maksudnya mengambil berkat. Orang zaman dulu buat macam tu, sekarang tak. Sekarang terus saja buat. Orang zaman dulu ambil berkat dulu, tulis bismillah dulu, alhamdulillah, ya Allah berilah saya ni berkat, ya Allah, mudah-mudahan bagus tulisan saya ni. Itu yang disebut wa ba'du. Ketahuilah tentang kewajipan mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Di terjemahan ini terjemahan umum ni. Kalau terjemahan satu-satu, fa'lam bi wujubil ma'rifah, hendaklah kamu tahu dengan wajibnya mengenal. Apa yang mengenal itu? Min wajibin, daripada suatu yang wajib. Lillahi, Allah itu ada sifat wajib. Berapa? Isyrina sifat, 20 sifat. Sayang saya tak bawa terjemahan saya tadi. Terjemahan Ustaz ni bagus sekali, cuma saya nak sesuaikan dengan bahasa Melayu kita, word by word, bagi kita faham maksudnya. Apa syarahnya? Baik. Pertama sekali, fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Dalam bahasa Arab, nak mengetahui tentang perkara akidah. Kan kita nak kenal Allah ni kan? Kenal Allah ni perkara akidah ke fiqah? Akidah. Ingat kita nak, kalau fiqah ni yang kita buat tu, Allah, itu yang kita buat dengan perbuatan, tu namanya fiqah. Tapi yang sesuatu yang tidak perlu dibuat dengan perbuatan, tetapi mesti diyakini dengan hati, mana orang tahu, itu namanya akidah, itu namanya tauhid. Oleh kerana itu, nak mengenal perkara tauhid ni poin penting, mesti dengan yakin. Mesti dengan yakin. Kalau tergugat yakin itu, jadi kafir. Itu yang sensitif dalam bab akidah. Oleh kerana itu, nak kenal Allah, kerana kenal Allah dalam ilmu akidah, dia mesti peringkatnya yakin. Macam mana nak sampai yakin? Dia kena tahu dulu yang saya dah cerita dengan tuan-tuan. Sebelum nak sampai tahap yakin ni, yakin maksudnya tahu dengan benar, mesti orang tu tak tahu. Tak tahu tu namanya jahil. Jahil ada dua, yang dulu kita cerita itu. Jahil ada dua, satu jahil basit, satu jahil murakkab. Ulang balik yang dulu. Ingat tak? Jahil basit dengan jahil murakkab. Kamu tahu ke? Saya tak tahu. Itu maksudnya jahil basit. Dia memang frank, dia tidak tahu. Masalahnya kalau orang itu dia tak tahu tapi dia jawab dia tahu, orang itu sebenarnya sangat jahil bertimpa-timpa. Jahil bertimpa-timpa itu namanya jahil murakkab. Murakkab tu bertimpa-timpa jahil tu. Kamu kenal ke ular? Ya, saya kenal. Walau tak pernah tengok ular. Cuba cerita ular tu lagu mana? Ular tu ada 2 kaki. Jahil orang ni. Cuba dia habaq saya tak tahu. Itu maksudnya jahil basit. Dia tak tahu, tapi dia kata dia tahu juga, itu jahil murakkab. Itu saya tidak cerita lagi sebab dah cerita itu. Bila orang itu jahil, dia tidak tahu. Bila dia tahu sedikit, itu namanya dia tahu dalam peringkat waham. Dia tahu tu below 50%, tu namanya waham. Kalau bahasa Inggeris kita sebut illusion, dia pakai ilusi saja-saja. Kalau dia tahu dengan tidak tahu sama. Dia yakin
Dengan dia tidak yakin sama. 50-50 tu namanya syak. Tu namanya syak. Kalau dia yakin 90%, tapi ada lagi dia tak yakin 10%, orang ini belum yakin betul-betul ni. Walau dalam akidah kita mesti yakin betul-betul 100%. Orang ini baru peringkat zan. Saya ulang balik ni mak ajar. Sebab ni kena tulis sebenarnya. Jadi ya. Ini kita nak masuk bab akidah. Yang ini mesti ditahu. Ini mesti kita faham lah. Yang tak tahu ni tadi namanya jahil. Tulis Melayu ke tulis Arab? Melayu. Jahil. Orang Arab ni tulis jahil. Jahil ni ada dua tadi kita sebut. Satu yang basit, yang basit, basiyata, basit. Satu lagi murakkab, ni murakkab ba. Yang basit ni dia memang tak tahu, lalu dia kata dia tak tahu. Yang murakkab ni dahlah dia tak tahu, tapi dia pura-pura tahu. Dia akan bertimpa-timpa. Itu maksudnya murakkab, maksudnya bertimpa-timpa tak tahu. Contoh, kamu tahu ular ke? Saya tidak tahu ular. Tapi dia kata dia tahu. Bila dia kata tahu ular, walau dia tak tahu ular, satu dah dia jahil. Apa itu ular? Ular ada dua kaki. Bertambah dia tak tahu. Nah, apa lagi tentang ular? Dia boleh pergi kedai. Tiga dah tak tahu. Kemudian apa lagi dia boleh buat? Dia boleh menyanyi. Ya Allah, teruk orang ni. Jahil dia accumulated, bertambah-tambah jahil dia. Jangan kawan dengan orang ini. Dalam bab akidah tadi, dia ni tahu dan yakin, tapi 30%. 10 lah senang. 10% je dia yakin, 90% tidak. Orang ini disebut waham. Wahmun. Di sendirinya translated apa tadi? Illusion, ilusi saja. Orang ini semakin dia belajar, dia pun bertambah yakin. Tapi yakinnya 50 tak yakin, 50 yakin. Orang begini belum dipanggil yakin betul-betul, dia baru dipanggil syak. Dalam bahasa Arab syakun, dalam bahasa Inggris wavering. Waveringnya apa aja? Syak kan? Ini hafal nanti sepanjang saya mengajar sifat 20 ini, tolong hafal sebab ini penting. Kemudian bila dia mengaji, dia bertambah ilmunya. Dia mula yakin 90%, tapi masih lagi tak yakin sikit je, 10%. Orang ini belum yakin betul-betul ni, belum certainty. Orang ini masih lagi dhanun. Ini dipanggil apa ni? Doubtfulness. Doubt. Dia jadi doubt kan? Baik, ingat dalam bab ilmu akidah, siapa yang yakinnya, percaya dan masih tahap ni, dia belum lagi orang Islam. Dia dalam tahap syak, belum lagi orang Islam. Zon, belum lagi orang Islam. Dalam bab akidah, dia mesti yakin 100%. Ini barulah dipanggil 100%. Ini dipanggil sebagai certainty. I am very certain.
Itu baru dipanggil yakin betul-betul. Dalam bab akidah yang saya nak ajar nanti sampai habis kelas nanti, bila saya sebut tentang perkara akidah, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul, seterusnya mesti kita beriman dengan 100%. Jangan ada sedikit pun kurang. Ilmu tu lain. Kita tahu tak faham sangat lah Ustaz. Tak faham tu tak apa, tapi yakinnya mesti 100%. Contoh, kita tanya, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui dengan tahu namanya? Berapa orang? 10. Kita pun lupa saya satu apa, tak tahu. Adakah jadi kafir? Tidak, sebab kita dah yakin mana 10, cuma lupa, tak ingat, bertukar nama. Jibril ke Jibrail ke Gabrielta ke, tak ingat kita. Tapi kita tahu dia malaikat Jibril, itu dikira 100%. Ini tolong hafal dahulu. Jahil murakkab, jahil basit, waham, syak, dhan, barulah yaqin. Ingat Jadi dalam perkara ini tadi wajib kita tahu perkara yaqin. Nanti yang ilmu yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin tu saya sambung kemudian. Saya tak nak sambung sekarang ni, takut keliru. Nanti keliru cukup. Taib, kenapa penting ini? Tengok kenapa penting ini? Ini ilmu tauhid, ilmu akidah. Ada satu lagi ilmu namanya ilmu fiqh yang kita belajar, betul? Ilmu fiqh ni ilmu amalan. Cuba perhatikan. Saya solat zuhur, saya jadi ragu-ragu. Ini ni 4 ke 3. Dia was-was. Padahal dia dah buat 6 rakaat. Ini jadi was-was paling teruk ni. Dia dok main lagi 4 ke 3. Ketika itu dia dalam kategori mana? Waham ke syak ke dhan? Dia tu syak. Dalam ilmu fiqh, kalau dia syak, apakah dia kafir? Tidak. Yang 3-4 tadi kan, dalam ilmu fiqh dia tidak bagi kafir. Sama juga dalam bab satu lagi, nak tambah kecil dekat sini, dalam bab dunia, saya ragu-ragu lah hari ini belajar tauhid ke belajar tajwid. Sama-sama bunyi dekat. Tajwid ke tauhid? Kafir tak orang itu? Tidak. Dalam ilmu dunia tak apa. Ni out of discussion ni, tidak perlu. Ini dua ni kita perlu, tapi saya fokuskan yang ini. Ni zon. Saya zon sudah baca iftitah tadi. Jangan-jangan belum. Sudah. Jangan-jangan belum. Tapi asal banyaknya zon itu dah baca, jadi kafir tak? Sebab itu dalam fiqh tidak mengapa, tapi dalam tauhid jaga. Waham jadi kafir, syak jadi kafir, zon jadi kafir. Yakin, saya tak apa nak yakin. Saya tak apa yakin betul ke nanti akan ada hari kiamat. Itu bahaya tu. Boleh akidah kita jadi bahaya. Alhamdulillah. Terus tengok di sini setelah kita tahu tadi, hafal dulu pertama tadi jahil, lepas jahil waham, lepas waham syak, lepas syak dhan, lepas dhan yaqin. Coba kita tutup mata, jangan tengok nota, jangan tutup mata sebelah tengok. Dan kita cuba supaya kita mantap ilmu hari ini. Adalah dibawa balik apa yang dia belajar hari ini. Bila orang tanya kamu mengaji apa hari ini, tak tahu, saya orang pun tak tahu. Ni biar kita tahu. Cuba tutup mata, jangan tengok orang tu. Tutup mata sama-sama. Pertama sekali dari bawah. Daripada bawah daripada bawah cuba sebut dengan saya jahil. 1, 2, 3. Jahil, waham, syak, dhan. Dalam bab kita nak belajar sifat 20 dan keimanan ni, dia mesti tahap mana? Yakin. So sekali lagi, jahil, faham, seronok saya. Cuba kita tambah lagi. Jahil tadi ada 2,
Kita sebut daripada bawah lah, jahil murakkab, jahil basit, daulah, waham, syak, dhan. Kalau dapat tu hari ini pun saya seronok dan pasal apa? Pasal ini baru kemah iman kita lepas ini. Beriman kepada Allah, mesti yakin, tak ada lagi dhan, tak ada lagi syak, tak ada lagi waham, tak ada lagi jahil basit ataupun murakkab. Baru kemah ilmu kita. Cuba kita hafal daripada bawah jahil murakkab yang basit. 1, 2, 3. Jahil murakkab, jahil basit, waham. Oh, Masya Allah, seronok saya ke. Waktu saya tutup muka tadi, masing-masing nak tengok. Pasal saya tutup mata. Lah, saya buka mata, saya nak tengok. tak apa, macam gurau-gurau saja. Cuba semula, 1, 2, 3. Alhamdulillah, seronok saya. Bolehlah berhenti sekali. Aqaid 50. Aqaid itu adalah plural bagi akidah. Tulis kat situ lah. Akidah 50. Maimano yang kata 50 ni, kita baru sebut 20 ni. Lagu mana tak apa, ikut dulu saja. Aqaid 50 adalah 50 sifat yang wajib diketahui dan diyakini oleh seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Wajib. Bila masuk wajib, compulsory. Sebab disebut dalam kitab Kifayatul Awam, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa 50 aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi, bukan alaiha, alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan wa tafsila. Ketahuilah bahawa setiap muslim, lelaki dan perempuan, hatta kalau ada khunsa sekalipun, pondang sekalipun, semua masuk kategori ini lah. Wajib mengetahui 50 akidah beserta dalil-dalil yang bersifat global. Ini terjemah yang ni global, yang bersifat apa, terjemah kita ringkas dan terperinci, itu detail. Apa 50 itu? Pelik juga. Kan tadi pengarang kitab kata wajib mengenal 20 sifat Allah. Maiman. Yang kata 50 ni, tengok kat bawah itu. Yang kita kata wajib mengenal 20 sifat Allah, kan 20 sifat wajib, nanti kita hafal satu-satu lah. Allah, wujud, qidam, bakat, terus semua itu 20. Bila kita wajib mengenal 20, mesti kita kenal lawannya. Lawannya itu mustahil. Tengok nombor 2. Saya berpandukan pada buku ni. Bila 20, contohnya wajib Allah wujud, lawannya Adam, ialah Allah wajib bersifat dengan qudrah, berkuasa. Allah mustahil bersifat dengan lemah. Jadi campur-campur 20 ni jadi berapa? 41 jaiz. Tolong buat dalam kurungan harus bagi Allah. Yang pentingnya kata kuncinya mesti mengenal wajib tu dulu. Baru kita dapat tahu lawannya mudah lah. Nanti kita baca lah. Jaiz ni harus Allah buat, harus Allah tak buat. Contoh, wajibkah Allah berbuat saya ni sebagai manusia? Tidak. Kalau Allah nak buat, mungkin orang itu jadi binatang, boleh. Mungkin buat dia lelaki, boleh. Tidak wajib Allah jadikan dia lelaki. Pulang pada Allah nak jadikan dia perempuan, boleh. Lelaki boleh, itu maksudnya tidak wajib, harus sajalah. Jadi jaiznya satu saja. Apa? Terpulang pada Allah, nak buat ke tak buat, itu terpulang. Jadi 20 campur 20 campur 1 berapa? 41. Tidak lengkap kalau hanya beriman dengan Allah. Sebab siapa yang bawa kita supaya kenal pada Allah ni? Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul mesti kita kenal juga. Kalau saya hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi, itu tidak benar. Mana mungkin tuan-tuan percaya dengan apa yang saya sebut, tapi tak percaya dengan Ustaz Mahathir. Saya terus resign minggu depan, orang lain ganti. Percaya juga dengan saya, maksudnya. Baik. Jadi percaya juga dengan Rasul. Sebab apa? Sebab kalimah syahadah tu ada berapa? Kalimah syahadah tu ada berapa? Ada 2. Sebab itu disebut syahadatain. Apa?
asyhadu an la ilaha illallah, tak cukup tu. Satu lagi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, barulah Islam wahidun. Kalau dia disuruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tu minum air kopi, tak boleh. Dia mesti sambung sikit lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti mana percaya Allah, begitu juga percaya dengan nabi-nabi. Jadi sifat nabi itu ada berapa yang wajib? Ada 4. Lawannya, lawan yang wajib itulah 4, jadi 8. Jaiznya 1 saja. Apa jaiznya? Jaiznya harus Nabi berkelakuan seperti manusia biasa. Dan Nabi manusia, sebab itu boleh pergi kedai, boleh kahwin, boleh bercucuk tanam, boleh memasak, boleh berniaga macam kita biasa juga. Jadinya berapa tadi? 9 campur dengan 41, itu yang katakan 50. Asal muasalnya tadi sifat apa? Asal muasalnya sifat wajib 20. Tu yang disebut dalam atas tadi, wajib kita mengetahui sifat wajib bagi Allah 20 sifat. 20. Satu, kenapa hanya 20 sifat? Kenapa hanya 20 sifat? Buat nota sedikit. Apakah hanya 20 sifat? Jawabnya tidak. Sifat kesempurnaan Allah 20 ini wajib kita tahu kerana beberapa sebab. Satu, sebab ia disebut sebagai syarat-syarat ketuhanan. Tulis dulu ya, syarat-syarat ketuhanan. Untuk menjadi Tuhan mesti ada 20 sifat ini. Mesti ada. Nak jadi Tuhan, bukan nak suruh kita offer siapa nak jadi Tuhan. Tidak. Kita nak tahu dia Tuhan ke tak, cek dengan listkan 20 sifat yang ada tidak padanya. Kalau ada, Tuhanlah dia. Dalam bahasa Arab disebut asyurut al-ilahiyah. Syurut al-ilahiyah. Kenapa hanya 20 sifat tadi? Jawab yang pertama, karena itu adalah syarat-syarat ketuhanan. Nak jadi Tuhan mesti ada dahulu padanya 20 sifat ini. Satu. Yang kedua, kenapa 20 sifat? Sebab 20 sifat ini yang wajib kita ketahui dengan detail. Tulislah, yang wajib kita ketahui dengan detail. Selain daripada itu, apakah sifat Allah cuma 20? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Sifat kesempurnaan Allah itu beribu-ribu, beratus-ratus, berbilion-bilion kalau nak sebut satu-satu. Tapi yang 20 ini kepada yang lain-lain itu. Dan yang wajib untuk kita ketahui hanya 20 ini. Yang lain-lain itu macam mana? Wajib